بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Kita sambung di muka surat 31 pada fasal yang baru. Faslun fil awqati allati tukrahu as-salatu fiha. Nah, situ. Faslun ay hadha faslun fil awqati ay fi bayanil awqati allati tukrahu as-salatu fiha fil awqat. Ini fasal, ini satu ceraian pada menyatakan, yakni pada menerangkan segala waktu yang makruh. Makruh ni yang ditegah. Makruh-makruh ni dengan makna yang ditegah, yang dilarang. Makruh sembahyang padanya pada sekalian waktu tadi, pada segala waktu. Ini satu pasal, satu ceraian nak menyata pula kepada kita beberapa waktu dalam 24 jam sehari semalam ni, ada beberapa waktu yang ditegah, yang dilarang sembahyang padanya. Ada beberapa waktu yang ditegah. Makruh sini, waktu yang makruh di sini dikehendaki makruh, dia ada dua dalam mazhab kita Syafi'i, ada dua. Yang pertama dia panggil makruh tahrim. Makruh yang pertama ni dia panggil makruh tahrim. Apa dia makruh tahrim? Yang kedua dia panggil makruh tanzih. Makruh tahrim. Satu lagi dia panggil makruh tanzih. Makruh tahrim ni kena kepada perkara yang dilarang kita kerjakan. Dia ditegah kita melakukan, serta kalau buat jatuh kepada dosa. Dia panggil makruh tahrim. Perkara yang mempunyai dosa bila kita buat. Dia tidak sampai martabat haram, tapi dia seakan-akan haram. Tapi dosa jugalah. Dia panggil makruh tahrim. Macam mana? Seperti semayang yang akan kita bahas nanti. Beberapa waktu yang dilarang semayang. Jadi kalau dia tu semayang setengah daripada semayang pada waktu yang akan disebutkan ni, maka dia berdosa. Hukumnya berdosa. Satu lagi makruh tanzih. Makruh tanzih ni dia tidak berdosa. Buat perkara tadi tidak berdosa. Berbalik kepada ta'rif makruh. Makruh ni kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tidak berdosa. Tinggal dapat pahala, buat tak ada apa-apa. Contoh apa dia? Contoh.
Benda makruh. Makan budu. Makan budu contohnya. Ataupun sembahyang ketika dikomakkan. Makruh tu. So, bila pegang mikrofon komak, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia usalli sunnatal zuhri qabliyatan lillah. Sibuk main sunat. Arawi masa dah 10 minit. Tanya komak tu lah nak takbir. Apa hukum? Makruh. Berdosa ke tidak? Tak. Makruh benda? Makruh tanzih dia panggil. Adapun hak kita akan bahas ni dia panggil makruh sini, makruh tahrim. Makruh yang mana kalau dikerjakan dikira berdosa. Baik. Dan tiada sah sembahyang lagi haram. Tidak sah satu hal, lagi pula semayang tadi kalau dikerjakan juga dengan keadaan tidak sah, hukumnya haram berdosa. Semayang tidak sah, lagi pula haram. Haram dan tidak sah tu, jika dikerjakan dia kan sembahyang pada lain daripada tanah haram Mekah. Waktu ni waktu yang ditegah semayang. Tiba-tiba dia semayang pada waktu-waktu yang akan disebut nanti ni. Yang pertama, semayang tidak sah. Kena ingat, tiap-tiap ibadat yang kita kerjakan tidak sah, tapi kita buat juga, maka hukumnya adalah haram berdosa. Yang pertama tidak sah, yang kedua haram berdosa. Sekiranya dia kerjakan semayang tadi pada 5 waktu ni dan selain daripada tanah haram Mekah. Sebab apa? Sebab tanah haram Mekah dia tidak ada waktu tahrim. Ini kita cakap ni tajuk waktu tahrim. Di Mekah tanah haram, bukan mesti di Masjidil Haram. Masjidil Haram kawasan masjid itu je. Tanah haram dia luas. Habis tanah halal, masuk tanah haram. Maka sepanjang tanah haram, walaupun tidak di masjid, maka tidak ada waktu tahrim. Nak semayang-semayanglah masa-masa mana pun. Lepas asar ke lepas subuh ke, tak ada masalah. Tak ada. Dia tidak ada waktu tahrim. Lain daripada tanah haram Mekah, semuanya ada waktu tahrim. Mana tidak boleh sewenang-wenangnya semayang sunat. Ikut dan je nak semayang. Walaupun di Madinah sekalipun. Ada juga semayang sunat lepas daripada asar. Ada beberapa jemaah dia semayang sunat lepas asar. Wallahu alam sunat apa. Ataupun barangkali qadha. Tak tanyalah. Kalau tanya jadi lagu lain pula. Barangkali dia keliru bila sebut tanah haram ni, dia duk semabur, keliru, tukar tanah haram ni diingat dua-dua tu, tidak ada waktu tahrim. Yang tak ada waktu tahrim hanyalah di Mekah sahaja. Adapun Madinah dia tertakluk kepada 5 waktu ni juga. Baik. Maka iaitu segala waktu yang makruh ataupun waktu tahrim. Mana 5 waktu? Ada 5 waktu yang kita namakan sebagai waktu tahrim. 3 bersangkutan dengan masa, 2 bersangkutan dengan perbuatan. 3 waktu bersangkutan dengan masa itu sendiri. Yang kedua, bersangkutan dengan perbuatan seseorang. Jadi 5. Baik. Mana 5? Pertama daripada 5.
Pertama daripada 5, waktu naik matahari. Apa naik? Terbit matahari. Waktu terbit matahari hingga naik segaloh. Terbit matahari tu, yakni waktu syuruk. Berapa syuruk? 6.50? 6.54. Dia panggil waktu isyraq, syuruk. Terbit matahari. Bila terbit matahari tu, dilarang semayang. Tak boleh semayang ketika tu, semayang sunat. Sehingga naik segaloh. Matahari tu naik segaloh. Lagu mana segaloh? Qadar 7 hasta. Segaloh ni dia tafsir pula di sini qadar 7 hasta. Mana sehasta? Ni lah. Ni hasta ni. Ambil siku ni sampai ujung jari hasta. Sehasta, 2 hasta, 7 hasta. 7 hasta daripada mana? Daripada apa panggil dia? Kalau kita duduk patah ni, kaki langit ke kaki laut? Panggil dia. Tanya orang ke laut. Dia panggil dia. Kaki laut, kaki langit. Sudahlah jangan buat lagu tu. Kaki langit. Sudah. Kan kita duduk patah alik pagi kan, kita tengok lah kena matahari naik kat mana kan. Kita tengok daripada bawah tu. Latar bawah, bukan daripada patah ni, daripada ujung ni. Dia panggil dia ujung tu. Kaki mana lagi? Kaki langit. Tahu? Ya sudahlah. Mana hak lain? Kaki mana panggil? Langit. Kaki langit lah. Kita namakan dia kaki langit. Daripada kaki langit tu naik matahari, terangkat matahari qadar segaloh, iaitu 7 hasta. Nak cari mana hasta nak pergi ukur dia ni? Agak-agak. Pada pandangan mata, daripada kaki langit naiknya matahari qadar 7 hasta. Payah nak kira hasta ni. Orang tak pakar dah hasta dia ni. Lepas tu pakar mana? Maka ulama dalam kitab fiqh dia kata segaloh ni 4 darjah. Segaloh ni 4 darjah. Itu dalam kitab fiqh sebut. Segaloh 4 darjah. 1 darjah 4 minit. Kira gitu. Daripada terbit kepada kadar segaloh tu, dia segaloh tu ialah 4 darjah. 1 darjah bersamaan 4 minit. Lepas tu nak tahu minit berapa? 4 darjah kali 4 minit. Berapa? Betul tak tu? 4 darjah kali 4. 4 kali 4 16. Bukan 4 kali 4 tu pajero helak tu tak, tu 4 kali 4 juga. 4 kali 4 ni 16. Yakni 16 minit selepas daripada syuruk. Pukul berapa? Sekarang 6.54 tambah 16 minit. Setuju apa? Saya tak ada jam ni. 6.54, 5, 10, 15. 7, 10. Lebih kurang. Jadi 7, 10, 7 suku tu sudah boleh semayang sunnah. 16 minit lepas daripada isyraq, lepas pada syuruk tu dipanggil waktu tahrim. Tidak dibenarkan sembahyang sunat di situ. Sunat mana? Kita kira belakang. Tak habis hari tu.
Cumanya sebut secara umum semayang sunat tidak boleh dikerjakan pada waktu. Adapun semayang sunat ada perincian pula. Semayang sunat sahabat yang terdahulu, semayang sunat sahabat yang berserta, semayang sunat sahabat yang terkemudian. Itu kita rincikan pada belakang, ambil masa dulu. Ambil faham pada masa. Masa tu tak boleh semayang. Ya. Faham tak? Baik. Itu waktu tidak boleh semayang. Yang pertama. Faham tak? Kena lukis juga. Saya boleh faham kau. Terbit sehingga naik matahari. Dan kedua daripada 5, waktu rembang. Waktu rembang. Tengah berdiri. Waktu rembang ni benda tengah berdiri. Comel sikit kita tambah tengah hari berdiri. Cakap kapung kok. Waktu rembang ni tengah hari berdiri. Apa maksud tengah hari berdiri? Tengah hari berdiri. Itu panggil waktu rembang ni. Tengah hari berdiri. Kita cakap kapung mudah. Oh, tengah hari dirinya main bola. Apa maksud tengah hari diri? Maknanya matahari sedang berada tegak di atas. Sebelum dia, matahari tegak di atas paksi. Betul tak? Sudahlah. Saya tinggal pengajian sains lama lah. Makna kata matahari duduk betul-betul ni. Kalau kata ni tiang, matahari duduk betul gitu. Atau panggil waktu rembang. Kalau kata sini pada timur ke barat, dia gerak matahari tu betul-betul atas ni. Betul-betul di atas tiang. Itu panggil waktu rembang. Bila duduk gitu, dia pun gelicir mari. Jadi waktu zuhur. Bila gelicir, matahari dia panggil masuknya waktu zuhur. Baik. Keduanya waktu rembang tengah hari berdiri hingga gelincir. Waktu tu haram semayang sunat. Semayang sunat mana nanti kita kira. Melainkan yang tidak haramnya pada hari Jumaat. Melainkan pada hari Jumaat tidak termasuk dalam hukum haram semayang sunat tiga. Jumaat kita mari sejak awal. Zuhur pukul 12.50 54 53. Zuhur 12.53. Mari pukul apa? Hak mari awal lah. Hak mari lewat dah saya jawab lah. Hak mari awal. Hak mari dekat nak baca khutbah saya dah jawab lah. Malu kau kan. Hak mari awal pukul 12. 11.30. 12. AJK pukul 11.30 dah hari lagi. Kenapa? Pukul 12. Pukul 12. Kata pukul 12. Jadi dia waktu rembang ni dia sekejap je. Antara matahari tegak di atas paksi sehingga dia gelincir. Sekejap je dalam 15 minit gitulah. Ataupun 10 minit sebelum masuk waktu. Jadi bila waktu tu hari Jumaat dikecualikan. Nak main sunat anda? Main sunat tu main sunat ni boleh. Adapun semayang sunat pada hari lain daripada Jumaat tidak dibolehkan. Mana kata ada 15 minit lagi atau 10 minit lagi nak masuk waktu zuhur, dia mayang hajat ketika tu. Hukumnya adalah haram berdosa dan semayang hajatnya tidak sah. Sebab semayang hajat dia panggil sebab yang mutaakhir. Sebab kediang. Sebab tu mari kediang.
Sembahyang sunat, hajat. Jadi pada waktu tu takdir kata dia sembahyang hajat. Maka yang pertama tidak sah, yang kedua hukumnya haram berdosa. Adapun hari Jumaat tidak ada masalah. Nak sembahyang tasbih ke, nak sembahyang hajat ke, bebas hari Jumaat. Begitu juga di tanah haram Mekah. Nak sembahyang hajat lepas asar pun boleh. Bebas. Cumanya tanya tempat bebas gitu tak berapa nak pula. Bimbang hak tu takut. Ada waktu bebas cukai tu. Tempat bebas tu. Ada tak berapa nak buat bimbangnya. Baik. 2. Dan ketiga, dua ni, 1 dan 2 tadi yang bersangkutan dengan waktu semata-mata dia tidak bersangkutan dengan perbuatan. Ketiga, yakni waktu ketiga, kemudian iaitu selepas sembahyang subuh. Ini bersangkutan dengan perbuatan. Ketiga, kemudian iaitu selepas sembahyang subuh. Lepasnya seseorang itu sembahyang subuh, maka bermulalah waktu tahrim bagi dirinya. Faham tak? Lepas sembahyang subuh hingga naik matahari segala. Sehingga naik matahari qada segala. Masanya bermula selepas dia sembahyang sunat subuh. Lepas pada sembahyang fardu subuh. Sehinggalah matahari naik qada segala, baru hilang waktu tahrim. Contohnya begini. Hak nombor 1 tadi, dia tidak bersangkut dengan perbuatan. Nombor 1 tadi, matahari terbit sehingga matahari naik qada segala. Mana lewat juga pukul 6.54 baru start tahrim. Hak tu bersangkut dengan waktu. Hak nombor 3 ni bersangkut dengan perbuatan. Andainya seseorang itu dia sembahyang subuh pukul 6 pagi. Dan dia siap sembahyang subuh pukul 6.05 pagi. Pukul berapakah bermula waktu tahrim bagi diri dia? 6.05 pagi. Mana 6.07 sehinggalah matahari naik qada segala, diharamkan ke atasnya sembahyang sunat. Pada waktu. Tapi bagi orang hak sembahyang lewat 6.40 sembahyang subuh. 6.40 usolli. 6.43. Ya sedih dah subuh lewat ni dia sembahyang gaduh sikit. 3 minit 6.43 selesai sembahyang subuh. Pukul berapakah mula tahrim sembahyang dia? 6.43. Lewat sikit. Mana tu? Dan katakanlah dia nak sembahyang hajat ketika tu. Katakanlah dia nak sembahyang hajat waktu subuh. Dia pun sembahyang hajat dulu baru sembahyang subuh. Subuh 5.43. 44. 43 kan? Bang subuh. Kemudian pukul 6 dia main hajat dulu. Habislah nasuku. Lepas main hajat, dia pun sembahyang subuh pula. Apa nak kata? Sah kah atau tidak sah? Pukul 6 main hajat, lepas sudah main hajat doa siap, pukul 6 suku baru dia sembahyang fardu subuh. Sah kah tidak sembahyang hajat tersebut? Sah ke tak? Sah tak sah, kita bertimbang dulu. Kita tengok jawapan lepas daripada azan isyak. Tengok lagu mana sah ke tidak sah. Kita beri pada laluan azan isyak, nanti kita sambung. Wallahu a'lam.
Qala al-musannifu rahimahullah. Baik, pada kes tadi kawan tu dia semayang sunat hajat sebelum daripada dia menunaikan semayang fardu subuh. Bermakna waktu tahrim baginya masuk tak lagi? Masuk tak lagi? Tak lagi. Maka semayang hajat dia adalah sah. Semayang hajatnya sah. Ada orang buat ke tak, itu masalah lain. Yang pentingnya hukum adalah sah. Ada orang buat ke tak? Mana tahu? Tak. Nah, baik. Itu. Yang ni lepas pada semayang subuh sehingga naik matahari segalah, dia panggil waktu tahrim yang bersangkutan dengan perbuatan. Yang tertakluk dengan perbuatan. Dan keempat daripada 5 waktu tahrim, kemudian iaitu selepas daripada sembahyang asar. Lepas pada seseorang itu dia menunaikan sembahyang asar. Siap dah sembahyang pada asar hingga jatuh matahari. Yang ni hingga tenggelam. Kalau jatuh debok tu nak kiamat tu. Jatuh sini dengan mana tenggelam matahari. Tengoklah dia sembahyang asar pukul apa? Asar pukul 4 berapa belah? 14 minit petang masuknya waktu asar. Kemudian dia sembahyang asar pukul apa? Kalau kata pukul 4.30, siap sembahyang asar 4.45 kata. Atau 4.40. Maka bermula 4.40 tu lah. Sehinggalah maghrib, dia panggil waktu tahrim bagi dirinya. Dia sama juga dengan kes sembahyang subuh tadi. Kalau dia sembahyang hajat dulu, baru sembahyang asar, boleh. Asar 4 suku, 4.30 dia sembahyang hajat, pukul 5 baru dia sembahyang asar. Sah ke tak? Sah sembahyang hajat dia. Cuma bagi mereka yang sembahyang jamak takdim. Sembahyang jamak takdim. Lagu mana jamak takdim? Tarik waktu asar diawalkan ke dalam waktu zuhur. Maka pukul 2 lah. Pukul 2 dia pun sembahyang zuhur. Jamak qasar 2 rakaat zuhur. Lepas zuhur terus dia sembahyang asar qasar 2 rakaat. Gemai-gemai 2.5 siap lah. Baik. 2.5 habislah dia sembahyang fardu asar. Maka waktu tahrim bagi dia bermula pukul 2.30 tu lah. Waktu tahrim bagi diri orang yang jamak takdim tadi bermula daripada 2.30 tadi. Sampailah terbenam matahari. Kecuali dia nak semayang ba'diyah ataupun semayang sunat asar dibolehkan. Ba'diyah zuhur. Qabliyah zuhur mayang belum zuhur, kan? Baik. Ba'diyah zuhur mayang lepas mayang ba'diyah zuhur. Selepas mayang zuhur. Cumanya bila jamak takdim tidak boleh dipisahkan. Dia wajib mualak. Lepas mayang fardu zuhur terus bangun semayang asar. Dan tak mayang sunat qabliyah ba'diyah lepas tu. Antara zuhur dengan asar tu. Dan tak mayang ba'diyah? Tak dan. Dan tak mayang sunat asar? Tak dan juga. Maka boleh dilakukan ba'diyah zuhur selepas pada semayang fardu asar dan juga sunat asar juga boleh dibuat dalam selepas daripada selesai semayang asar tadi. Jamak takdim. Sebab apa boleh? Sebab dua semayang tadi ba'diyah zuhur dan juga semayang sunat asar dipanggil semayang sunat mempunyai waktu. Semayang sunat yang berwaktu. Dia tak ada masalah. Tapi jaranglah orang musafir ni mayang qabliyah ba'diyah. Jarang. Bila kita singgah rakaat, jaranglah kita jumpa
Pas maya ba'diyah, pas maya jamak qasar tu, dia bangun maya sunat pula. Jarang-jarang. Faham tak? Jarang-jarang. Tak tahu lah. Faham tak? Tak tahu. Kalau ada, alhamdulillah. Faham tak? Sebab kita sendiri pun jarang-jarang juga. Bukan orang lain, kita sendiri pun jarang-jarang juga. Sebab apa? Musafir, letih, nak makan lagi, nak belunjur lagi. Tak? Jadi tak berapa dah lah. Tak? Al-musafir qit'atum minal azab. Musafir itu sepotong daripada azab. Letih dan sebagainya. Baik, tak ada masalah lah mengko semaya sunat, Baik. Dan kelimanya, yakni kelima daripada 5 waktu yang diharamkan atau waktu tahrim pada waktu kuning-kuning matahari. Waktu kuning-kuning matahari. Bagaimana kuning-kuning matahari? Hingga jatuh matahari. Pukul berapa agak? Matahari dia kekuningan. Kita agaklah pukul berapa? Mana kalaulah ke bukit, dia kalaulah duduk di bukit tu, matahari turun bawah dah. Bawah daripada puncak bukit dah. Puncak gunung tu, dia start dah berwarna kekuning-kuningan. Nak sahih kita tengok pagi esok lah. Petang esok. Pukul berapa agak matahari kuning? Pukul 6. 6 cukup hari. Ke kuning dah? Tak lagi dah. Pukul apa? Kuning. Maknanya dia tak terang dah, terang juga tapi kekuning-kuningan dah. Kita nak tahu berapa? 6.30. 6.30 macam gelap dah. Berapa tak cerak agak ni. Pasal tak main tari kita ni. Dia main dalam rumah ni. Berapa agak nak tahu? Leni. Kunang suku. Tak berani letak belakang ni. Letak je lah pukul berapa pun. Baik. Hukumnya ke mana? Hukumnya katakanlah pukul 6 suku tu matahari kuning. Dan seorang itu belum semayang fardu asar. Matahari mula kuning. Kemudian dia belum lagi semayang asar. Bolehkah tidak dia semayang sunat hajat ketika tu? Boleh tak boleh? Tidak boleh. Kan tidak semayang sunat, kan tidak semayang asar lagi. Ni yang kelima ni dia bersangkutan dengan masa. Bila saja matahari mula kekuningan, sehinggalah terbenamnya matahari, sama ada mayasa ke tak mayasa lagi, tidak dibolehkan sembahyang sunat ketika. Jadi 5 ni dia panggil waktu tahrim. Waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Baik. Maka haram sembahyang pada segala waktu yang tersebut. Haram ni dengan makna berdosa. Haram ni haram pada syarak ni. Apa takrif haram pada syarak? Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Barang yang diseksa atas mengerjakannya dan diberi pahala atas meninggalkannya. Buat berdosa, bila tinggal dapat pahala. Buat benda haram ni pada syarat, bila buat berdosa. Bila tak buat dapat pahala. Tapi syarat dapat pahala mesti ikhlas kerana Allah. Ini kata. Ikhlas kerana Allah. Kalaulah tak buat benda haram, tapi bukan kerana Allah, kerana orang, tinggal. Nak buat boleh sangat benda haram, tapi tinggal. Sebab apa? Malu ke orang. Maka tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Contoh lagu mana? Seorang perempuan
memakai tudung yang menutupi aurahnya, aurat dia. Bapa pakai tudung ni? Bukan kerana Allah, tapi kerana fashion. Berfashion. Bawalah, tegirilah tudung. Ada tudung, jenis-jenis tudung dia. Tak kira lah. Orang puan tu. Maka, dia pakai tudung bukan kerana takut Allah. Bukan kerana Allah. Tapi kerana berfashion. Berdosa tak dia? Tak berdosa dah. Sebab sudah tutup. Dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab tidak tutup kerana Allah. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Seorang tu nak pergi mencuri selipar sejid. Sejid ada lipar orang mari sejid ni. Dia pergi tu dengan niat nak curi tu. Siapa tepat tak jadi curi. Dia tak curi tu berdosa tak? Asalnya nak curi, siapa tepat tak jadi curi. Berdosa tak? Tak dosa lah. Tapi boleh pahala tak dia tinggal curi ketika tu? Padahal dia boleh curi tapi dia tinggal ketika tu. Tengok. Tinggal sebab apa? Sebab takut ke Allah ke? Ataupun terpandang ada CCTV. Baru nak pegang tengok. Lah Allah. Ada CCTV di atas. Maka tinggal kerana CCTV tak berdosa dan tak dapat pahala. Itu maksud benda yang haram. Baik. Maka haram yang ini berdosa sembahyang pada segala waktu yang tersebut. Lagi tiada sah. Lagi pula tidak sah. Haram dan tidak sah tu ada qaid. Haram dan tidak sah sembahyang tadi jika sembahyang yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Baca begitu. Nun tak ada tu. Mim tak hamzah. Bukan munta. Bukan min takhir tu. Mutaakhir. Mim ta hamzah kha ra. Mutaakhir. Yang kata tidak sah, lagi pula haram, sembahyang pada 5 waktu yang disebutkan tadi, ialah sekiranya sembahyang yang seseorang tu buat, sembahyang yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Apa dia sebab mutaakhir? Sebab mari kediang. Sebab tu mari kediang. Contoh apa dia? Seperti sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram. Benda sembahyang sunat ihram ni? Ngaji dah ni. Muka surat sebelah. Muka surat 30. Tak payah belik. Paling sebelah tu ada dah sembahyang sunat ihram. Benda sembahyang sunat ihram? Sembahyang sunat sebelum berniat ihram haji ataupun umrah. Bukan sunat ihram ni hok pakai kain ihram tu. Dia sembahyang sunat ni sebelum berniat ihram haji atau ihram umrah. Niat ihram dulu ke sembahyang dulu? Niat ihram dulu ke sembahyang dulu? Sembahyang dulu baru niat ihram. Kalau pergi di Hudaibiyah, satu tempat dia panggil Hudaibiyah. Di tempat niat. Siapa di masjid Hudaibiyah tu, kita sembahyang sunat ihram. Saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Sudah beri salam, kemudian naik bah. Niat pula. Saya aku berihram umrah. Saja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya kerana Allah Taala. Tu panggil sabak mutaakhir, sabak mari kediang. Faham tak? Maka kalau sembahyang lagu tu tak boleh sembahyang sunat ihram. Tak boleh sembahyang sunat ihram. Nampak tak? Kalau kita gini ihram pukul 11 pagi, boleh tak main sunat ihram?
Pukul 11 pagi. Bolehkah tidak kita niat semaya sunat ihram? Pukul 11 pagi dinulah, 11 pagi Arafah. Dia niat ihram di tanah halal ke tanah haram? Niat ihram tanah halal. Mana kita keluar daripada haram Mekah tu. Tubik. Kemudian nak niat ni, niat umrah dan haji tak ada masalah. Masa-masa mana pun. Masalah semai sunat. Kita pergi pukul berapa situ? Ini kena ngaji Malaysia, jangan ngaji dinu. Ngaji dinu lemah ha, letih ha mutawih. Mutawih kata bukan mutawih dah ni, mutawih. Letih. Ada ajar dia siapa mutawih. Ni. Saya tak faham lagi. Atas bah tu perik tekak-tekak. Royak dak leh gitu rum mayang juga. Kalau dia pergi pukul 11. Pukul 11 tu ada tak waktu tahrim? 11 pagi. Tak ada waktu tahrim. Boleh tak dia semai sunat? Boleh. Kalau dia pergi lepas asar. Lepas mai asar dinu pukul berapa dak ingat dah. 3.30. 3.30. Lebih kurang. Pukul 3.30 tu asar dah. Sudah mai asar di masjid. Masjidil Haram. Padalah pukul 4. Naik bah pun siapa dinu 4.30 lebih kurang. 4.30. Dia pun lagi niat. Dia kata kita mai sunat ihram dulu lah. Rok masuk masjid. Di Tanai ke di Hudaybiyah dia masuk masjid. Usalli sunnatal ihram. Saja aku semai sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Waktu tahrim tak gitu. Waktu tahrim tak. Lepas mai asar tu. Dia mai asar dah di masjid tau. Dia pergi niat ihram lepas asar. Masa tu dia semaya sunat ihram. Boleh tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Waktu tahrim. Ada kalau dok ngaji buat hero lah dinu. Contohnya. Tak. Ikut dah dia pergi. Sebab maya sunat ihram ni di dalam tanah halal. Kalau tanah haram mana boleh niat umrah dah. Dia kena sebelum tanah haram lah kita niat umrah. Tak tahulah ada ke tak awak lepas asar saya tak tahulah. Cuma biasa kalau travel ni pagilah. Ataupun kalau mula-mula safar tu dia akan pergi selalulah. Hak bimbangnya pergi sendiri. Pergi sendiri dia pakai taksi. Kemudian pergi waktu tahrim jaga. Haram berdosa lagi tidak sah. Baik. Dan sembahyang istikharah. Sembahyang sunat istikharah pun begitu juga. Tidak boleh ditunaikan pada waktu tahrim. Atau ini sembahyang yang kedua. Atau yang tiada mempunyai sebab. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Tak ada sebarang sebab. Sembahyang sunat saja-saja. Seperti sunat mutlak. Tak boleh. Main sunat saja-saja tak boleh. Dan sembahyang tasbih tak boleh juga. Dia tak ada sebab main tasbih ni. Main tasbih itulah hak 300 kali tasbih sepanjang sembahyang tu. Dia tidak ada sebab. Maka contoh seperti sembahyang sunat mutlak dan juga sembahyang tasbih tidak boleh disembahyangkan pada waktu tahrim. Kalau sembahyang juga haram lagi tidak sah. Dah letih saja lagi pula berdosa. Baik. Kemudian dan tiada haram sembahyang yang terdahulu sebabnya. Kita berhenti dulu situ. Dan tiada haram sembahyang yang terdahulu sebabnya sebab sembahyang. Tanda molek nanti kita sambung. Sebelum daripada berhenti saya ni nak kata wakil pun tak wakil jugalah. Pada pengumuman lah. Pada minggu depan kuliah maghrib kita tangguh dahulu kerana kita akan mengadakan satu majlis, dia panggil majlis khatam kitab.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat, masjid kita setiap hari Rabu ada 2 kuliah. Kuliah Maghrib dan kuliah Isyak. Kuliah Maghrib kita menumpu kepada pengajian fiqh. Kuliah Isyak kita menumpukan kepada pengajian akidah. Setakat ni lah. Baik. Jadi pengajian selepas Isyak, khatam kitab minggu depan. Lalu ajaknya kita nak cicah roti dengan TO je lepas khatam. Moga set kita pahisa 20 orang je, tak ramai. Kami tak ramai tapi adalah gitu. Lebih kurang. Lalu bocorlah kepada jawatan kuasa masjid. Dia tahu kata nak 6 mak. Lalu pihak jawatan kuasa masjid berhasrat nak buat majlis khatam ketika kuliah Maghrib. Jadi minggu depan kita tak bacalah kitab Wisya' Afrah ni, kita akan baca kitab Khulasatul Tauhid. Hak Isyak tu kita baca pada waktu Maghrib untuk khatamkan pada waktu Maghrib. Baik. Lepas pada khatam macam biasalah, baca doa dan sebagainya. Yang buat pada waktu Maghrib ni pihak masjid menyediakan jamuan. Dia golek bila khatam ni ada makan-makan. Jadi pada minggu depan lepas pada khatam kitab yang akan dikhatamlah Khulasatul Tauhid, kita lepas Isyak kita ada jamuan makan. Hal tu diurus oleh pihak masjid lah. Jadi nak kabarnya marilah minggu depan pula. Mari tu yang pertama ambil barakah khatam kitab. Satu. Yang kedua nak raih jemaah kita lah, walaupun jemaah hak hadir kuliah Isyak 20 orang, hak hadir garib pun kita raih juga sekali lah. Berkat kerana adanya pengajian lepas Isyak, melimpah berkat tu siapa kepada yang hadir kuliah Maghrib. Jadi muslimin dan muslimat jemput hadir pada hari Rabu malam minggu depan lah untuk kuliah Maghrib. Baca sikit kitab tu lah, sikit lagi nak habis. Lepas tu kita khatam dan kita akan makan ramai-ramai. Lauk benda saya tak tahu. Untuk ke, seladang ke, kambing ke, itik serati, tak tahu. Nak tahu mari minggu depan. Mari minggu depan. Dan saya cadang lepas pada Isyak kita selawat dulu ramai-ramai. Minggu depan. Bukan malam ni. Minggu depan. Ingat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan asbab Rasulullah lah dapat kita kenal Allah, kita dapat kenal Rasul, kita dapat tahu hukum hakam minggu depan lah. Dan digalakkan pada minggu depan kita pakai pakaian putih. Putih. Yang ada ingat pula. Lama orang pakai putih, dia seorang merah tengah jalan. Dia seorang hijau, dia seorang biru, jeng kan. Hak mana ada. Tak syarat Kalau tak ada, tak usah kira lah. Pakailah pakaian warna pun. Kita nak suruh nampak comel sikit putih je. Tak? Mudah-mudahan dengan khatam kitab berkat. Dan khatam tu sambung tu. Keping lalu ni. Lepas pada khatam, kita sambung satu kitab namanya Tashilud Du'afa. Kitab Tashilud Du'afa. Kitab Jawi juga. Jadi siapa yang berkelapangan, hadirlah. Lepas daripada Isyak, kita ngajilah dalam 30 minit, 40 minit gitu je lah. Saya mudah nampak mengatuk, kita berhenti, payah benda. Nampak jemaah kita puas, kita berhenti untuk Isyak lah. Baik, itu saja. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علما أقدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.